Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajib Badi. So hari ini saya nak share pasal kita punya preparation untuk menghadapi pasca COVID-19 dan PKP lah. Di mana apabila benda ni berlaku, tak ada siapa pun yang actually boleh jangka benda ni boleh berlaku, dan terus terang tak ada siapa pun actually bersedia untuk menghadapi PKP ni. Tapi apa yang saya nak sharekan hari ini ialah bukan PKP tu, tapi macam mana kita bertindak balas dan bereaksi kepada PKP dan juga COVID-19. Baru-baru ni ada satu research artikel daripada US. Dia kata lockdown dan PKP, dia bercakap the whole dunia lah, dan COVID-19 ni telah menukarkan satu landscape dalam bisnes. Habis saja PKP dan juga habis saja COVID-19 ni, maka keseluruhan bisnes akan berubah 360 darjah. Soalannya, adakah kita bersedia ataupun tak? Yang penting sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya tak penting apa yang berlaku kepada kita, tapi macam mana kita nak bertindak balas kepada apa yang berlaku pada kita. Itu yang paling penting. Pertama sekali, saya faham dalam keadaan PKP, kita kena lockdown, semua bisnes kena lockdown, semua bisnes kena tutup. Jadi masa tu banyak orang emosi tak stable. Dia semua bimbang macam mana nak bayar sewa, macam mana nak bayar pekerja, dan sudah tentu benda-benda ni akan menyebabkan emosi kita terganggu. Saya ambil contoh nak bereaksi kita dengan dalam keadaan macam ni. Saya ambil contoh AirAsia. AirAsia adalah satu perniagaan yang actually dia paling dapat kesan yang antara paling besar. Sebab dia business airlines. AirAsia baru-baru ni dia tak boleh fly, dan baru ni saya ada baca pasal dia orang cuma ada cash dalam, tak silap saya, 3 hingga 5 bulan sahaja untuk bertahan untuk bayar minimum cost dia orang. Bayangkan. So even syarikat besar pun macam tu, kita yang kecil ni belum tentu lagi dapat bertahan lebih lama. Tapi apa yang dia buat ialah, apa yang dia punya top management buat ialah, baru-baru ni dia terus emailkan kepada ramai orang untuk bantu bisnes mereka lah. Jadi pertama sekali mereka terus buat, dan dia orang buat santan.com. Dia macam bazar Ramadan lah untuk bantu bisnes-bisnes ni secara e-commerce. Jadi dia apabila berlakunya COVID-19 ni, dia umpama satu benda, bila kita berjalan, di satu jalan ada satu batu yang besar, sangat besar. Jadi bila batu tu duduk depan kita, mindset kita tak boleh fokus kepada batu tu. Bayangkan batu tu dia umpama COVID-19. So batu tu sendiri kita tak boleh ubah. Tapi apa yang kita boleh ubah ialah kita mungkin bergerak sikit, lari ke tepi sikit untuk kita pergi lagi ke destinasi kita yang dituju, tapi mungkin ada sedikit adjustment. Itu yang penting sekali. Sebab tu dalam keadaan macam ni, kita tak boleh meratap apa yang kita tak boleh ubah. Contoh, kata batu tu tak ubah, kita terus macam meratap. Kita cakap benda yang sama. Benda habis bisnes aku. Itu benda yang actually kita tak akan, otak kita tak akan jalan untuk mencari solution. Tapi instead kita fokus kepada benda yang kita tak boleh ubah, kita sepatutnya kena fokus kepada benda yang kita boleh ubah dan kita boleh tambah mungkin pendapatan kita, semua everything. Contohnya ialah dalam keadaan sekarang ni, yang paling penting sekali ialah kita bukan tak boleh buat semua benda. Of course banyak benda yang kita tak boleh buat, tapi bukan semua benda kita tak boleh buat. So apa yang paling penting sekali ialah kita fokus benda yang kita boleh buat. Sebagai contoh, saya ambil sendiri kita punya bisnes. Sebagai contoh, bisnes Kowe. Banyak dalam bisnes Kowe sendiri kita tak boleh pasang produk penapis air ketika PKP. Tapi apa yang kita boleh fokus ialah kita fokus kepada produk-produk yang kita boleh pasang melalui CJ Century. Maksud dia mungkin air purifier. Jadi kita fokus betul-betul dan kita faham betul-betul macam mana game untuk kita jual air purifier itu sendiri. Instead kita masih mengekalkan status quo kita yang sebelum ni, kita ubah fokus kita sekejap untuk cari produk yang boleh dijual ketiga ni. Jadi kita fokus kepada air purifier. Instead kita fokus kepada penapis air tak boleh pasang. Jadi selain daripada tu, ketiga PKP ni juga ialah waktu yang terbaik untuk kita tambah ilmu kita. Sebab ada Spartan Warrior dia pernah kata, the man who sweat the most in the training is the man who bleed the less in the war. Maksud dia apa? Maksud dia, lelaki yang paling banyak
berpeluh, keluar peluh, ketiga latihan training dia adalah lelaki itu juga adalah orang yang paling kurang berdarah ketiga peperangan. Maksud dia tuan-tuan dan puan, the more we learn, the more we earn. So maksud dia, kita dalam keadaan PKP ni kita tak banyak benda yang kita boleh buat. Tapi apa yang kita boleh fokus buat ialah kita tambahkan investment kepada diri kita. Masa dari segi membaca, dari segi tambahkan skill bisnes kita, dan kita akan nampak lebih luas bisnes kita tu, dan kita boleh earn lebih banyak income selepas PKP ni sendiri. So, sebab tu saya kata, daripada kita fokus benda yang kita tak boleh buat, baik kita fokus benda yang kita boleh buat. Mungkin benda yang kita boleh buat tu lebih kecil berbanding benda yang kita tak boleh buat, tapi dia adalah kerja yang sia-sia apabila kita berfokus benda yang kita tak boleh buat dan kita bercakap benda tu setiap hari. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok sendiri ketiga apa yang berlaku pada COVID-19 ni, kita tengok betul-betul actually dia dah bagi tahu dah dalam Quran, dalam surah Nabi Yusuf ayat 47 hingga 49. Dia kata, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Okey? 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam biarkanlah ia dengan tangkainya kecuali sedikit daripada apa yang kamu makan. Kemudian datang 7 tahun kemarau besar dan akan menghabiskan makananmu kecuali apa yang kamu simpan 7 tahun dulu. Maksud dia ketiga tu Nabi Yusuf dia takwil mimpi yang actually Allah Ta'ala nak bagi tahu actually ada musim kemarau. Jadi kita mindset kita apabila kita duduk sebagai seorang bisnes ataupun orang yang business mindset, kita kena ingat kita bukan makan gaji tetap. Jadi apa yang kita kena buat ialah setiap kali kita dapat income, kita mesti simpankan juga income kita ketiga waktu kita kemarau. So sebab bisnes kita mesti ada waktu kemarau dan mesti ada waktu hujan. Dan ingat, kita tengok balik, satu prinsip yang kita mesti ingat ialah selepas sahaja hujan pasti akan ada cerah dan matahari yang cerah dan pelangi akan keluar. Maksud dia ialah lepas saja hujan, selepas saja COVID-19, bisnes akan grow balik. Itulah cycle bisnes. Sebab tu kalau orang cakap, pepatah Melayu kata, apabila sediakan payung sebelum hujan. Nampak tak? Jadi kita sebagai seorang bisnes, kita kena betulkan mindset kita. Kita fokus apa yang kita boleh buat. Selain daripada itu, kita kena tambahlah doa kita apa semua. Ada satu doa yang baik yang saya nak sharekan kepada semua orang. Dan doa ni saya amalkan daripada dulu lagi lah. Doa daripada riwayat Muslim lah, 2379. Okey, doa Nabi okey, dia, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kehilangan nikmat-Mu, hilangnya afiat yang Engkau berikan, kemukaanmu yang datang secara tiba-tiba dan keseluruhan kemukaanmu ya Allah. Maksud dia, kita berdoa daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku berlindung daripada hilangnya nikmat yang Kau berikan dan hilangnya afiat yang Engkau berikan, dan paling kita takut sekali ialah kemukaanmu yang datang secara tiba-tiba. Jadi yang penting sekali, apa yang saya nak bagi tahu ialah selepas ni landscape bisnes akan berubah 360 darjah. Banyak orang akan menggunakan Zoom selepas ni dan banyak orang menggunakan online selepas ni. Jadi kita, yang penting sekali ialah diri kita. Adakah kita boleh adapt kepada perubahan? Sebab orang yang tak boleh adapt kepada perubahan, mereka ni akan pergi dulu. Orang ni akan mati di telan zaman lah. Maksudnya bisnes dia apa semua dia akan tak relevan. Kita tengok apa yang berlaku pada Nokia sebelum ni, apa yang berlaku pada Kodak. Sebab apa? Sebab dia tak adapt kepada perubahan baru. Jadi tahun 2020 ni ialah tahun yang perubahan tu jadi sangat cepat because of COVID-19. Tak ada orang sangka benda ni berlaku. Jadi bila COVID, perubahan landscape dalam bisnes dan cara berbisnes selepas ni, cara pembelian dan customer behavior pun berubah. Kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita bersedia untuk menghadapi perubahan ni, ataupun kita akan menjadi nasib seperti company Nokia dan company Kodak. So itu saja perkongsian saya hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.